Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua ahli panel, yang berusaha, doktor-doktor dan para peserta yang dikasihi sekalian. Saya Dr. Rozaini binti Tukimin daripada IPGM Kampus Bahasa Antarabangsa akan membentangkan objek pembelajaran digital, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna OPD KPPB bagi kursus PIMK 1094 iaitu pengantar ilmu fiqh. Secara stand alone, mari kita merungkai standard PIMK 1094 pengantar ilmu fiqh. Berdasarkan maklumat kursus bagi PIMK 1094 terdapat 3 HPK yang perlu dicapai, kegabungan daripada aktiviti penulisan mana para pelajar mendapatkan maklumat berkaitan isu tertentu, dan dari segi pandangan tokoh-tokoh mazhab muktabar, para pelajar rumuskan dan menghasilkan dalam bentuk produk pembelajaran dirancang berdasarkan 2 essential question yang utama yang tercetuslah idea. Big idea-nya iaitu ilmu fiqh perkasa, ibadah sempurna. Seterusnya berdasarkan kepada idea utama tadi, para pelajar perlu menyempurnakan beberapa tugasan daripada pentaksiran bertulisan kerja khusus mereka yang terdiri daripada 2 tugasan utama iaitu tugasan 1 penulisan esei yang membawa 40% markah, tugasan 2 penghasilan produk sebanyak 20%. Berikut saya bentangkan objek pembelajaran digital yang telah dihasilkan bagi kursus ini. Kursus ini memberi maklumat kepada para pelajar. Fungsi pelantar ini dibangunkan para pelajar dapat mengetahui maklumat kursus, bukan topik-topik yang akan dipelajari sepanjang kursus. Pelajar juga dapat mengetahui apakah pentaksiran berterusan bentuk tugasan yang perlu dilaksanakan. Pelajar dapat belajar cara belajar. Mereka dapat menentukan bagaimana strategi mereka belajar. Oleh itu mereka dapat tahu terlebih dahulu dalam OPD ini hala tuju. Hala tuju pembelajaran mereka adalah untuk mencapai BID iaitu ilmu fiqh perkasa dan ibadah sempurna. Terhasil daripada 2 essential question yang saya bentangkan tadi. Seterusnya, para pelajar juga dapat mengetahui bagaimana proses terhasilnya idea utama tadi dalam merungkai standard dan apakah kaitan di antara tugasan pertama bagi mencapai HPK 1 dan HPK 3 tadi. Dan para pelajar dapat tahu apakah matlamat akhir kepada kursus ini adalah hasilan utamanya adalah menghasilkan e-modul yang dapat memberi panduan kepada masyarakat secara digital. Dan dalam OPD ini juga para pelajar dapat mengetahui elemen-elemen pembelajaran yang dapat diterapkan. OPD ini juga memberi ruang akses kepada para pelajar mengetahui konsep-konsep asas bagi setiap topik yang dapat dipelajari, khususnya bagi mencapai HPK yang disasarkan bagi tujuan penghasilan produk tadi. OPD ini juga menjadi medium ataupun pelantar showcase kepada hasil-hasil pelajar. Pelajar dapat melihat hasil-hasil yang terbaik dalam kalangan rakan-rakan pembelajaran yang manakah yang dapat mereka contohi. Mereka juga dapat mewujudkan satu suasana pembelajaran yang bersaing secara sihat. Kemudian ini adalah antara tugasan PB atau pentaksiran berterusan yang kedua iaitu e-modul. Ini adalah antara contoh-contoh e-modul yang telah dihasilkan. Dan melalui OPD ini juga para pelajar dapat mengetahui apakah antara elemen-elemen pembelajaran bermakna yang telah diterapkan sepanjang pembelajaran. Antaranya adalah satu aspek dalam NAMSI iaitu kreativiti. Para pelajar diberi ruang untuk memaksimalkan expose bakat yang mereka ada. Antara pelajar ni ada yang mahir mereka cipta atau mereka bentuk video animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hari ini saya ingin menerangkan tentang sebuah tajuk iaitu penggunaan vaksin yang dihasilkan daripada najis. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan berkongsi tentang penggunaan vaksin yang dihasilkan daripada najis.
Jadi, kawan-kawan semua tak Penyampaian animasi ini cuba memberikan pemahaman sesimpel yang mungkin, yang paling mudah untuk difahami oleh masyarakat, oleh setiap golongan masyarakat. Ada juga di antara pelajar yang menggunakan bakat lakonan bagi memahamkan masyarakat tentang fik semasa. Ini halal ke? Ada najis ke dalam dia? Boleh guna ke? Ada juga para pelajar yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, mereka expose bakat mereka mencipta dan menyanyi. So sekarang ni saya nak ajak semua untuk nyanyikan lagu beramai-ramai dan tata cara pelaksanaan solat ketika wabak. 1, 2, 3. 1, guna sanitizer. 2, menyapu muka. Para pelajar kita mempunyai mereka expand, mereka bukan sahaja menghasilkan produk berdasarkan ilmu yang sedia ada, mereka teroka inovasi pula daripada proses menghasilkan tugasan ini, di mana komik dijadikan sebagai salah satu platform untuk memahamkan masyarakat tentang hukum fik semasa. Belum. Aku takutlah. Mungkin aku tak akan pergi untuk vaksinasi. Takut apa? Jarum? Terdapat juga para pelajar yang mahir dalam mereka bentuk poster, mereka menggunakan kreativiti yang masing-masing dalam menghasilkan poster yang menarik dan mudah untuk dipahami. Begitu juga terdapat pelajar yang menggabungkan beberapa bakat di dalam satu produk. Dan elemen lain adalah elemen komunikasi dan perhubungan di dalam NAMSI dan dalam kaedah pembelajaran pelajar, di mana pelantar Padlet ini digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan respon amat membalas daripada kumpulan sasaran, iaitu masyarakat dan juga rakan-rakan dalam bentuk komen, like atau penggunaan media sosial bagi mendapatkan respon masyarakat. Elemen pembelajaran bermakna lain yang diterapkan adalah rakan pembelajaran dan juga ciri kolaboratif, pembelajaran kolaboratif, di mana para pelajar sendiri turun. Selain daripada ilmu yang diperolehi dalam bilik kuliah, mereka juga meneroka ilmu-ilmu daripada lapangan sebenar. Mereka mendapatkan informasi daripada pakar-pakar bidang dan juga orang awam berkaitan isu fik semasa yang mereka pilih untuk tugasan ini. Nizam, jawatan yang Allah bagi ini sementara imam kat sini. Bagi berkenaan tentang solat ketika wabak, macam mana kita dah tahu benda yang berlaku mungkin dah hampir 2 ke 3 tahun. Tujuan untuk ketika wabak itu dibuat bukan hanya sekadar menunaikan yang wajib, tetapi adalah untuk menjaga maslahat. Banyak kita menerima komen-komen kenapa rapat tak boleh itu. Dan juga perkakasan digital yang lain darurat dibenarkan untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang. Contoh, pandangan yang diperolehi daripada orang awam. Kenapa pilih mazhab? Pendapat saya, mazhab itu penting sebab dia boleh jadi panduan untuk ibadah kita. Para pelajar juga berkolaborasi sesama rakan dan dalam membuat perbincangan dan semasaran berkaitan idea-idea dan dalam mencari penyelesaian terhadap isu-isu dan juga berkongsi sumber-sumber oleh tokoh-tokoh muktabar. Seterusnya, elemen pemanfaatan digital dalam pembelajaran bagi kursus ini adalah pada tahap extension, di mana para pelajar menggunakan kemahiran digital mereka untuk dihubungkan dengan pembelajaran ataupun dihubungkan kepada isu-isu yang berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Seterusnya, dalam opini juga dimasukkan juga refleksi. Beberapa suara pelajar dijadikan sampel bagi mereflek pelaksanaan pembelajaran bermakna sepanjang kursus ini. Dalam proses ini, kami menerapkan pembelajaran secara digital yang mampu menguatkan pemahaman masyarakat sekeliling. Kami perlu mengedit dengan bijak dan menerapkan elemen kreatif
Akhir sekali, paparan metadata, maklumat tentang pembina OPD ini iaitu saya sendiri, dan begitu juga maklumat-maklumat asas tentang konsep pembelajaran bermakna dan juga elemen-elemen pembelajaran bermakna untuk diketahui oleh para pelajar, dan juga pautan kepada DLO peringkat PGN bagi rujukan semua pihak. Okey, itu sahaja. Saya rasa banyak kekurangan lagi pada OPD yang dihasilkan. Semua yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah, dan apa yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.